Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap anak murid cikgu sihat di rumah. Mari kita teruskan menonton video pembelajaran sains ini. Hari ini, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam unit yang baru, iaitu unit 8, campuran. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kaedah mengasingkan campuran. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kaedah untuk mengasingkan campuran. Dan yang kedua, murid dapat menakul kaedah yang sesuai untuk mengasingkan campuran. Manakala, bagi kriteria kejayaan pula, murid dikira berjaya sekiranya murid boleh memadankan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek dengan betul. Murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 87 hingga 94. Mari kita mulakan aktiviti yang pertama, iaitu menyatakan maksud campuran. Apakah yang dimaksudkan dengan campuran? Campuran mengandungi 2 atau lebih bahan yang dicampurkan. Mari kita lihat beberapa situasi untuk mengetahui apa itu campuran. Wah, banyaknya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Dalam situasi ini, mereka ingin mengasingkan campuran di antara wang kertas dan juga wang shilling. Kita tapis air teh ini dahulu, barulah tiada hampas teh. Di dalam situasi ini, murid perempuan itu ingin mengasingkan air teh dengan hampas teh supaya mudah untuk diminum. Tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya, tepung yang halus dapat diasingkan. Tepung diayak menggunakan pengayak untuk mendapatkan tepung yang halus. Terdapat juga beberapa contoh campuran yang lain seperti campuran bijirin, klip kertas dan pasir, beras dan tepung, pasir dan campuran kayu dan juga air yang berlumpur. Kita teruskan ke aktiviti yang kedua untuk mengenal pasti kaedah untuk mengasingkan campuran. Kaedah 1. Lihat makanan ini. Ada campuran muruku dan kacang. Saya suka muruku, tapi saya tak suka makan kacang. Saya suka kacang. Bagaimanakah Kugen dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku? Kugen dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisih. Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Terima kasih. Mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Contoh campuran lain adalah campuran bijirin. Bijirin mempunyai saiz, warna dan bentuk yang berbeza. Jadi, campuran bijirin diasingkan menggunakan kaedah menyisih. Kacang badam misalnya
merupakan biji rin yang berjaya disisihkan. Kaedah 2. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Tiba-tiba, adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik, jangan. Tengok, kan dah bercampur. Jadi, bagaimanakah Kugan boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Mudah saja. Kugan hanya menggunakan pengayak. Beliau mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Mengapakah Kugan memilih cara itu ya? Mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Sebagai contoh lain, tepung dan bran juga dapat diasingkan. Kaedah 3. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Mengapakah abang menggunakan magnet? Ini jawapannya. Penarikan magnet digunakan untuk mengasingkan bahan-bahan di dalam campuran yang tertarik kepada magnet seperti logam. Klip kertas akan tertarik kepada magnet manakala pasir tidak tertarik kepada magnet. Oleh itu, pengasingan bahan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kaedah 4. Tak sabar nak beli ikan emas ini. Alamak, akuarium lama ni dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Pertama, masukkan air dan kacau campuran. Kemudian, asingkan serpihan kayu reput itu. Kaedah ini dipanggil sebagai kaedah pengapungan. Kaedah pengapungan digunakan untuk mengasingkan bahan-bahan dalam campuran yang terapung atau tenggelam di dalam air. Kaedah 5. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Turas campuran ke dalam kelalang kun dengan menggunakan kertas turas. Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul di dalam kelalang kun. Mengapakah kamu mengasingkan campuran ini secara menurasnya? Dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Sebagai contoh lain adalah air berlumpur. Air berlumpur dapat diasingkan menggunakan kaedah penurasan. Kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair di dalam campuran. Hasil penurasan, lumpur akan tertinggal di atas kertas turas manakala air jernih akan dapat diasingkan ke dalam bikar. Kesimpulannya, terdapat 5 kaedah mengasingkan campuran yang sudah kita pelajari. Pertama, menyisih, iaitu mengasingkan objek yang besar dan berbeza bentuk. Kedua, mengayak. Ia digunakan untuk mengasingkan bahan bersaiz halus
daripada bahan bersaiz besar. Ketiga, menggunakan magnet, iaitu mengasingkan bahan logam daripada sesuatu bahan. Keempat, mengapung, iaitu menyisih bahan di dalam campuran terapung atau tenggelam di dalam air. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, menuras. Menuras ialah proses mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Kita sudah tiba di bahagian tugasan. Murid-murid diminta untuk menyiapkan latihan di buku aktiviti muka surat 55, 56 dan 57. Dalam muka surat 56, murid diminta untuk memadankan cara mengasingkan bahan dengan padanan gambar yang betul. Dalam muka surat 57 pula, murid perlu memadankan sebab kaedah pengasingan itu dilakukan. Dan dalam muka surat 57 pula, murid perlu memilih dan mewarnakan cara yang sesuai untuk mengasingkan campuran serta menyatakan sebab mengapa kamu memilih cara tersebut. Jangan lupa untuk menghantar tugasan melalui aplikasi WhatsApp ke nombor peribadi cikgu dengan memaklumkan nama dan juga kelas murid. Sampai di sini sahaja video pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye!